Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar semua? Kau baik cikgu? Okey, pada minggu lepas saya dah bagi tugasan untuk kamu tonton video dan salin nota berkenaan dengan tajuk kelajuan. Okey, kita dah habis tajuk daya. Hari ni kita masuk tajuk baru, kelajuan. Okey, jadi sebelum saya mulakan terangkan apa itu kelajuan, kita tonton video dulu supaya kamu lebih faham. Okey, hari tu pun saya dah suruh tengok, tak pasti ada yang dah tengok atau belum. Jadi sekarang ni kita sama-sama tengok dan saya akan terangkan. Sambil tengok tu saya akan terangkan. Okey. Jessie berada di dalam kereta untuk melawat datuk dan neneknya. Dia dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka dengan kereta. Bapanya sedang memandu kereta. Jessie bertanya, "Berapa lamakah masa yang diambil untuk kita tiba, ayah? Bolehkah kita bergerak dengan lebih cepat?" Ayah menjawab, "Kira-kira 2 jam. Tidak boleh. Kita perlu mematuhi had laju." Kereta bergerak lebih cepat daripada bas. Mengapakah kereta bergerak lebih cepat daripada bas? Ia adalah disebabkan oleh kelajuan. Kelajuan adalah ukuran berapa cepat suatu objek bergerak antara dua tempat. Kelajuan adalah kadar di mana objek meliputi jarak. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek pegun tidak mempunyai kelajuan. Kelajuan juga ditakrirkan sebagai jarak yang dilalui atau perjalanan per unit masa. Suatu objek bergerak lebih cepat apabila ia mengambil masa yang lebih singkat bagi perjalanan jarak yang ditetapkan. Okey, dekat sini okey, kita nak tengok siapa yang sampai cepat. Okey. Dia nak ketiga-tiga kenderaan ni pergi ke mana? Pergi mana ni Faris? Melaka. Pergi Melaka. Nak pergi Melaka, okey, jarak dia 120 kilometer. Maksudnya kereta, bas dan lori semua pergi ke Melaka. Okey, dan melalui jarak yang sama. Maksudnya mesti katalah mula dekat sekolah Cikus, semua bergerak daripada sekolah Cikus. Tak boleh seorang mula daripada Cikus, seorang mula daripada KL, tak boleh. Dia mesti sama. Sebab apa? Kita dah tetapkan jarak. Jarak dia 120 kilometer. Jadi, bila kita buat macam tu, kita tengok dalam masa 2 jam, kereta sampai ke Melaka. Kereta sampai dulu. 3 jam. Bas ambil masa 3 jam untuk sampai ke Melaka. Dan lori ambil masa 4 jam. Okey, ketiga-tiga kenderaan ni melalui jarak yang sama, 120 kilometer. Maksudnya jarak dia sama. Okey, ada sampai cepat, ada sampai lambat. Saya bagi contoh, kalau kamu masih ingat, yelah sekarang COVID kan, tak ada sukan. Daripada tahun lepas saya tak ada sukan. Sebelum ni kita ada sukan. Okay, sukan jarak kita lari 100 meter. Tetapkan jarak 100 meter. Rumah kuning, rumah biru, rumah merah. Okay, lari. Tengok siapa yang sampai dulu. Maksudnya siapa yang sampai cepat, dialah yang paling laju. Sama macam konsep kereta ni tadi. Kereta paling cepat sampai, kereta lah yang paling laju. Okay, kita sambung. Satu objek bergerak lebih cepat apabila bergerak dalam jarak yang lebih panjang dalam masa yang tetap. Dalam masa 2 jam, kereta bergerak dalam jarak yang lebih panjang berbanding bas dan lori. Oleh itu, kereta adalah yang paling cepat. Okay. Sekejap ya. Dia pergi next. Buah kereta kuda adalah Oleh itu, kereta adalah yang paling cepat. Okey. Tadi kita tetapkan jarak. Okey, sekarang ni Krisha. Cuba tengok Krisha. Dia tetapkan apa pula? Tadi dia tetapkan jarak, sekarang dia tetapkan apa Krisha?
tetapkan. Aiman boleh jawab? Boleh nampak tak? Takut line Krisha tak elok. Mirza boleh jawab? Boleh cikgu? Okey, dia tetapkan apa? Masa. Okey. Tadi contoh yang pertama, dia tetapkan jarak. Sekarang ni, dia tetapkan masa. Terbalik, lain pula Tadi dia tetapkan jarak, sekarang dia tetapkan masa. Sekarang ni dia bagi masa. Contohnya dalam masa 2 jam contohnya. Dalam masa 2 jam, kereta, bas dengan lori jalan serentak. Bila jalan serentak, selepas 2 jam, dia kata stop. Kita tengoklah stop. Lori dah sampai Teluk Intan contohnya. Okey. Lori dah sampai Teluk Intan. Okey, lori dah sampai Teluk Intan. Bas, okey, dia baru sampai dekat Sungai Manik. Kan? Bas baru sampai Sungai Manik. Kereta, kereta tu baru sampai depan Masjid Cikus tu. Maksud dia, bas, lori dengan kereta, dalam yang saya bagi ni, lori paling laju. Tapi dalam contoh yang dia bagi ni terbalik. Macam betul lah maksudnya. Saya ubah balik dia punya contoh. Okay, nak bagi kamu nampak dalam, katalah kita bagi satu masa. Kita suruh, semua bergerak. Bergerak. Dan selepas beberapa masa kita kata stop. Selepas kita kata stop, kita tengok kereta dah sampai ke Teluk Intan. Kereta dah sampai Teluk Intan. Bas tadi baru sampai dekat Sungai Manik. Dekat sekolah Sungai Manik. Bas baru sampai Sungai Manik. Dan lori baru sampai dekat Simpang Cikus tu. Maksudnya dalam masa yang kita tetapkan, yang mana pergi paling jauh, itulah yang paling cepat. Saya bagi contoh. Aiman, Faris dengan siapa lagi sini ada? Dengan Zul. Kita bagi contoh pula lelaki. Aiman, Faris dengan Zul. Saya suruh lari. Saya suruh lari. Saya kata saya kira sampai 10, stop. Jadi daripada makmal sains saya berkira 1, 2 sampai 10. Kemudian saya kata stop. Jadi kita tengok. Aiman dia dah lari sampai Pondok Jaga. Aiman dah lari sampai Pondok Jaga. Kemudian Zul. Zul dia dah lari sampai, dia dah sampai dekat masjid. Kemudian Faris dah sampai dekat klinik. Maksud dia dekat sini yang paling laju Faris lah. Sebab dia pergi paling jauh. Macam tu Ini yang penerangan tentang konsep kelajuan. Dah faham konsep kelajuan sekarang ni ialah unit pula. Nak tahu kita unit kelajuan. Sini semua pernah naik kenderaan, betul? Betul. Pernah ayah kamu pernah bawa kamu naik motor, ada yang naik kereta. Ada pernah pergi jalan raya, dia ada tulis kelajuan, had laju, betul? Ada tengok tak had laju? Kalau dekat jalan raya, siapa pernah masuk jalan raya tak? Pernah. Siapa ke nama? Kamarina. Teringat Auni pula. Nama Fatih Auni. Kamarina. Untuk jalan raya dekat Malaysia ni. Kebanyakan jalan raya dekat Malaysia ni, lebuh raya, berapa had laju dia? Apa cikgu? Sorry cikgu tak dengar. Untuk had laju jalan raya dekat Malaysia ni, lebuh raya, masuk highway, kebiasaannya kamu jumpa dia had laju dia berapa? Dalam Dia ada satu signboard, dia ada tulis. Berapa had laju dia? Dapat tak? Siapa boleh cuba? Siapa tahu boleh cuba? Sakinah ni mana Sakinah? Daripada hari tu gini Sakinah ni tak dia respon senyap dia Sakinah ni. Malu dia. Kalau untuk lebuh raya, kalau kau masuk lebuh raya sekarang tak boleh rentas daerah lah, tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri kan.
Jadi kalau masuk lebuh raya, had laju dia ialah 110. Maksud dia tulis 110 kilometer sejam. Okey, kilometer sejam. Kalau dekat meter motor tu, motosikal, kamu tengok ada meter kan, dia tulis 10, 20, 30, 40, 50. Itu ialah kilometer sejam. Itu adalah contoh bagi unit kelajuan. Okey, kita tengok video ni. Kebanyakan orang pergi ke pasar untuk membeli keperluan harian. Orang ramai menggunakan jenis pengangkutan yang berbeza untuk ke pasar. Sesetengah berjalan kaki, ada yang menunggang basikal dan ada juga yang menaiki kereta kuda dari kampung yang sama. Mereka tiba di pasar pada masa yang berbeza walaupun mereka melalui jarak yang sama. Ini adalah kerana jumlah masa yang mereka ambil adalah berbeza. Kelajuan adalah pengukuran jarak dan masa untuk suatu objek yang bergerak. Unit kelajuan adalah kombinasi kedua-dua unit bagi jarak dan masa. Unit kelajuan boleh ditulis sebagai sentimeter per saat. Seekor siput bergerak 1.3 cm dalam 1 saat. Oleh itu, unit bagi kelajuan siput tersebut adalah sentimeter per saat. Unit kelajuan juga boleh ditulis sebagai meter per saat. Seorang penunggang basikal boleh bergerak sejauh 10 meter dalam 1 saat. Oleh itu, unit kelajuan bagi seorang penunggang basikal adalah meter per saat. Unit kelajuan juga boleh ditulis sebagai kilometer per jam. Sebuah kereta kuda boleh bergerak sejauh 10 kilometer dalam masa 1 jam. Oleh itu, unit kelajuan bagi sebuah kereta kuda adalah kilometer per jam. Okey. Tadi tu dia tunjuk contoh-contoh unit bagi kelajuan. Ada sentimeter per saat, ada meter per saat dan ada kilometer per jam. Okey, yang itu nanti kita akan bincangkan masa kita nak buat latihan nanti. Okey, ini kita terangkan konsep dulu. Okey, hubungan antara laju, jarak dan masa. Ricky mengambil bahagian dalam acara 100 meter. Dia dan 7 kanak-kanak lelaki lain semua berbaris di garisan permulaan. Pada saat ke-10, Ricky berada 1 meter di depan berbanding yang lain. Ricky adalah yang pertama ke garisan penamat dengan masa 11.8 saat. Purata kelajuannya untuk larian 100 meter adalah 8.5 meter per saat. Kelajuan Ricky adalah yang tertinggi kerana semasa 10 saat pertama, dia berlari pada jarak yang paling jauh. Kelajuan Ricky adalah yang tertinggi kerana dia mengambil masa yang paling singkat untuk berlari 100 meter. Apabila masa adalah sama, objek mempunyai kelajuan lebih jika ia bergerak jarak yang lebih panjang dan kelajuan kurang jika ia bergerak jarak yang lebih pendek. Apabila jarak adalah sama, objek mempunyai kelajuan lebih jika ia mengambil masa yang lebih pendek dan kelajuan kurang jika ia mengambil masa yang lebih lama. Okey. Jadi, saya harap kamu dah dapat gambaran daripada video tadi. Hari tu pun dah suruh tengok. Ini tengok kali kedua. Maksudnya dah lebih dapat gambaran lah. Okay. Kalau tak dapat, tak faham lagi, tak apa. Nanti boleh tengok balik. Saya akan bagi link untuk kamu tengok semula. Okay. Jadi, tengok modul. Okay. Tengok modul. Surat 74. Okay. Hari ini saya terangkan sahaja dahulu. Okey, kemudian selepas saya terangkan, kamu boleh buat soalan dan kita akan bincangkan semula soalan tu minggu hadapan dengan Google Meet juga. Boleh? Okey. Jadi perhatikan kelajuan anda. Kelajuan menunjukkan berapa pantas suatu objek bergerak. Saya dah suruh salin kan nota ni kan? Ada suruh salin tak? Cikgu, saya tak salin lagi sebab cikgu kata itu 54.
Iya ke? Kan 74, jadi saya tak salin lagi lah. Aduh, saya silap betul. Okey. Boleh salin lagi. Jangan risau. Jangan risau. Benda boleh bincang. Okey. Okey. Jadi, nombor 1, kelajuan menunjukkan berapa pantas suatu objek bergerak. Okey, macam tadilah. Maksudnya, yang bergerak cepat, lebih laju lah. Yang bergerak perlahan, lebih lambat. Okey. Objek yang bergerak laju akan bergerak lebih jauh dalam suatu masa yang ditetapkan. Macam yang contoh tadi. Okey, kalau kita bagi tetapkan masa, kira sampai 10. Lepas 10 stop. Yang bergerak paling jauh, itulah yang paling laju. Maksudnya dia lari laju lah tadi. Macam tadi, contoh tadi. Faris dia lari sampai kat klinik dah. Dia lah paling laju. Okey. Nombor 3, objek yang bergerak laju mengambil masa lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang ditetapkan. Dekat yang ini, kalau kita lari 100 meter, maksudnya kita tetapkan jarak. Lari 100 meter, okey. Ataupun kita ambil satu larian lah. Okey. Saya nak semua lari pergi Masjid Cikus contoh. Semua orang lari pergi Masjid Cikus. Okey, Kamarina, Krisha, Mirza lari pergi ke Masjid Cikus. Dalam masa 5 saat, okey, Krisha dah sampai. Rupanya Mirza dengan Kamarina, dia boleh sembang-sembang pula. Contoh kan. Jadi Krisha ni dia lari terus. Jadi dia paling cepat sampai. Jadi masa dia paling singkat. Okey. Nombor 4. Objek yang bergerak perlahan mengambil masa lebih lama untuk bergerak. Ni yang terbalik kepada nombor 3 lah tadi. Dia lebih lama. Yang perlahan ni lebih lama. Okey, macam cerita Arnab dengan kura-kura. Arnab lari laju, dia cepat. Tengok-tengok kura tak sampai lagi. Siap boleh tidur lagi. Kan? Lepas tu tidur terus. Okey. Unit 5 bagi kelajuan. Unit bagi kelajuan ialah, nombor 5 unit bagi kelajuan ialah, ini yang kamu perlu ingat untuk dalam buku teks tahun 6. Dia ada banyak lagi. Kalau kapal terbang lain. Kalau kapal layar lain. Dia ada nautika. Kalau yang laju-laju lagi kan. Ini yang basic ataupun yang paling asas untuk kita ingat. Yang pertama, kilometer sejam. Kilometer sejam tu macam mana nak tulis? Jawab dia km palang J. Jangan sebut kmj. Dia bukan kmj. Dia ialah kilometer sejam. Sama juga dengan unit. Kamu belajar tahun 4. Kamu belajar contohnya berat. Kan jisim kan jisim. 1 kilogram, bukan 1 kg. Kg tu ialah simbol. Kita tak boleh sebut kg, kita sebut kilogram. Sama juga dengan sentimeter sesaat ni. Ataupun meter sesaat. ms, tak boleh ms. Mesti sebut meter sesaat. Sentimeter sesaat. Biasanya untuk sekolah rendah, kamu biasa dengan unit sentimeter per saat ni. Ataupun unit sentimeter. Kamu selalu sebut 3 cm, 5 cm, 7 cm. Okay. Untuk matematik saya tak pastilah untuk matematik kan. Tapi untuk sains, kita guna istilah yang sebenar. cm itu adalah simbol sahaja. cm adalah simbol, jadi kita kena sebut dia sebagai sentimeter. Contohnya 3 cm. Tak boleh 3 cm. Ni berapa ni? 4 cm. Tak boleh. 4 cm. Sebut macam tu. Okey. Kelajuan suatu objek boleh dikira dengan menggunakan rumus di bawah. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Ini kena ingat. Kena hafal ni. Yang belum salin nanti salin nota ni. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Kenapa nak kena ingat ni? Nanti tengok sebelah ni nanti nak kena kira. Okey. Berikut menunjukkan contoh-contoh pengiraan kelajuan. Menggunakan rumus tadi. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, tengok. Sebuah bas mengambil masa 4 jam untuk sampai ke destinasi. Okey.
Jadi 4 jam ni apa? Jarak ke masa? Masa. Okey, masa. Okey. Jarak dia 320 kilometer. Jadi dekat sini kelajuan sama dengan jarak bahagi bawah dia masa. Okey. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Jadi 320 kilometer bahagi dengan 4 jam. 320 kilometer bahagi dengan 4 jam berdapatlah 80 kilometer sejam. Ni cara nak sebut dia 80 kilometer sejam. Dia tulis sejam. Dia ada se. Yang palang tu maksud dia se. Palang tu se. Sebuah kereta mainan bergerak sejauh 30 meter. Ni ialah dia punya jarak dalam masa 10 saat. 10 saat ni ialah masa. Okey. Gariskan atau highlight kan. Okey. Jadi, kelajuan ialah jarak bahagi masa. 30 meter bahagi 10 saat dapatlah 3 meter sesaat. Ini yang cikgu bila masa nak guna kilometer sejam? Bila kita nak guna meter sesaat? Bila kita nak guna sentimeter sesaat? Okey. Ini bergantung kepada soalan. Kalau soalan tu jarak dia kilometer. Okey, jarak dia kilometer. Okey, kita gunakan kilometer sejam. Kalau jarak dia meter, okey, kita akan gunakan meter sesaat. Okey, begitu juga untuk meter sentimeter sesaat. Kalau jarak dia sentimeter, biasanya kita akan kira untuk sentimeter sesaat. Itu je. Okey, dia bergantung pada soalan. Okey, tengok soalan C. Sebiji guli bergolek sejauh 40 cm. Gariskan, highlightkan 40 cm. 40 cm ni apa? Aiman. Mana Aiman kita ni? Aiman. Oh, Aiman. Mana Aiman? Zul, mana Zul? Ya, cikgu. Bagus Zul. Zul, 40 cm ni apa Zul? Jarak ke masa? Jarak. Okey, jarak. Kalau jumpa, Zul garis, tulis J dulu. Dalam masa 8 saat. Gariskan 8 saat Zul. 8 saat ni apa Zul? Masa. Nampak dia pun dah tulis di tepi ni. Masa 8 saat. Jadi, cari kelajuan guli. Jadi Zul, kelajuan. Macam mana nak kira kelajuan? Kelajuan sama dengan apa Zul? Kelajuan sama dengan apa Zul? Dapat tak Zul? Dekat nombor 6 tu ada tulis Zul. Dekat rumus tu. Di rumus ni dia ada tulis. Ni dalam kotak ni dia ada tulis. Kelajuan sama dengan apa Zul? Mana Zul? Jarak. Ya, jarak. Jarak apa?
Garis tu apa? Garis tu apa? Jarak, garis, masa. Apa benda tu? Bahagi. Okey. Garis tu bahagi masa. Kilometer sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Jarak per masa. Kalau dalam matematik, per. Okey. Jarak per masa. Kilometer per jam. Kalau matematik lah. Kalau matematik dia guna per sebab dia dalam bentuk pecahan. Ini kalau matematik, ini ialah pecahan. Pecahan. 40 per 8. 40 per lahan adalah pecahan tidak wajar. Betul tak Mirza? Okey. Betul, cikgu. Atas ni penyebut ke pengangka? Krisha. Dah lupa dah ni. Penyebut ke pengangka? Okey. Ini pecahan berapa ni? Ni saya ulang kaji mat juga sikit ni. Okey, ni adalah pecahan tidak wajar. Ni pecahan. Kalau kita nak lukis pecahan ni, kita mesti tengok kepada 8 ni. Inilah penyebut dia, 8. Atas ni pengangka dia. Jadi, bila pengangka lebih besar daripada penyebut, kepala besar. Tahu kepala besar? Kepala dia besar. Kaki dia kecil. Tergolek dia. Betul tak? Tergolek. Jadi tak boleh. Kita kena tukarkan. Maksudnya secara ringkas. Kita boleh bahagikan. Kita potong. Potong 8 jadi 1. Cikgu Samsul selalu buat kan? Potong 8 jadi 1. Potong 40. Okey. 8 bahagi 8, 1. 40 bahagi 8, dapat 5. Jadi 5 cm sesaat. Kalau matematik, per. 40 per 8. Ni sama je. Kalau matematik, 40 per 8. Kalau sains, bahagi. Jarak bahagi masa. Okey, kita dapat 5 cm sesaat. Sebuah kereta api mengambil masa 5 jam untuk bergerak sejauh 450 km. Ini adalah jarak. Okey. Okey. Masa dia 5 jam. Okey, masa dia 5 jam. Jadi, kelajuan sama dengan... Okey. Faris, kelajuan sama dengan apa, Faris? Orang lain ni saya panggil senyap. Ada lain tak? Siapa boleh cuba tak? Faris, mana Faris? Mungkin lain tak berapa elok kot. Okey. Faris pun dah senyap. Siapa boleh cuba? Yang saya nampak muka kat sini, 3 orang je. Okey. Mirza, kelajuan sama dengan apa Mirza tadi? Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey. Krisha, 450 km ini ialah apa Krisha? Jarak. Okey, jarak. Okey, 5 jam ni apa dia? Kamarina. 5 jam tu masa. Masa. Okey. Kamarina kat luar ke Kamarina? Bunyi kereta Kamarina? Cikgu, rumah saya kat tepi jalan. Aduh. Okey. Kelajuan 400 jarak bahagi masa 450 km bahagi 5 jam. Dah bahagi 5 jam, sifir 5. Sifir 5. 5 darab apa dapat 45? 8. 8. 9. 9. 9 darab 5, 45. 90. Tambah sifar.
90 darab 5 dapat 450. Sini tambah sifar, sini pun dapat sifar. Tapi dapatlah jawapan dia 90 km sejam. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi saya minta kamu buat, yang belum buat nota. Kemudian siapkan latihan. Okey, latihan kelajuan. Kita akan bincang minggu hadapan. Okey, nanti saya akan bagi masuk dalam grup lah soalan mana yang kena buat. Okey, kalau boleh buat je. Muka surat 75, 76, 77. Itu paling kurang dulu. Cikgu dah buat, cikgu. Dah buat? Sampai 77? Okey, dah buat sampai 77. Buat 78, 79. Nanti kita akan bincang sekali. Minggu hadapan. Okey. Boleh? Itu sahaja. Boleh, cikgu. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Cikgu. Terima kasih, cikgu.